So guys, vlog hari ni kita mulakan dengan masak-masak. Sekarang ni aku dah terlambat untuk masak. Syarah dah mulakan masakan dia. So menu hari ni adalah kuih tiaw goreng. So dalamnya ayam, bawang putih dan juga bawang kecil yang ditumis. Okay, kita masukkan cili bawang. Orang Uzbek masak kuih tiaw goreng. Ini kat sini ada kicap, cube pakai ayam, daun bawang. So yang ni bukan saja kicap, tapi adalah campuran daripada sos tiram, chili sauce, minyak bijan, lepas tu kicap pekat, macam-macam lah dalam ni. Telur 2 biji. Kita ada toge dan semestinya kuih tiaw. So, cara masak dia senang gila. Letak je semua, tumis je. Kita masukkan bahan-bahan kicap tadi. So kita boleh letak air supaya nampaklah ada kuah tu sikit. Kita masuk cube pati ayam dan masukkan telur. Masukkan toge. Selalunya orang masukkan toge dalam sekali, tapi bini aku dia tukar sikit. Kita masukkan awal sebab si Malik tak makan toge keras. So lepas tu kita gaul. So guys, inilah dia rupa dia. Kuih tiaw goreng from Uzbekistan. Dekat Uzbek tak ada kuih tiaw. Kalau ada dah lama dah aku buka bisnes kat sana. Bahan-bahan lain tu ada lah. Kuih tiaw tak ada. Nice. Yeah. I like more the bit. Perfect. So guys, aku makan dulu. Vlog hari ni aku nak share dengan korang cerita pasal silver play button aku. Okay? How the taste? Good. Yeah. You like it? Yes. Yes, but like. Guys, korang jangan risau, aku tak cakap pasal politik dalam vlog-vlog aku. Aku dah penat, macam korang semualah juga kan. Kita semua penat, keliru, lantak lah kan. Janji nasi juga makan ada kalu. So guys, planning aku nak buat satu video khas untuk silver play button aku ni. Cumanya setelah berfikir dengan panjang, aku kesentukan masa. Masa aku betul-betul sangat-sangat terhad. Walaupun PKP, banyak masa kat rumah. Betul lah, banyak masa kat rumah. Tapi itulah, masa tu penuh dengan kerja dan juga time untuk layan budak-budak. Pembelajaran diorang, nak tak nak kita kena pantau. Kita kena sentiasa pantau apa benda yang diorang main game, apa benda yang diorang tengok kat internet. Semua benda-benda tu kita kena perhati. So aku membuat keputusan untuk explain dalam vlog aku pasal aku punya silver play button. Tapi sebelum tu guys, aku nak ucapkan thank you again pada korang semua yang support daripada dulu sampailah sekarang. So jom kita buka. Akaun aku ni hit 100,000 subscriber pada bulan 6, 3 hari bulan 6 tahun 2020. So kalau korang tengok subscriber aku dekat bawah ni baru 110k. Selepas setahun aku baru dapat 10k subscriber. Tak, iaitu pada bulan 6 sampai bulan sekarang ni baru 10k. Memang lambat gila, memang slow. Tapi aku daripada kosong sampai ke 100k tu dalam masa setahun setengah. So bagi aku pencapaian yang baik lah untuk aku. Dan bukan senang nak dapat 100k tu. Ada orang beberapa bulan je terus boleh dapat. Ada orang bertahun-tahun 1k subscriber pun belum dapat. Lain orang, lain cara, lain dia punya aura, lain dia punya feedback, lain dia punya story. Apapun,
jangan give up guys. Macam aku, kalau korang tengok daripada 100 sampai ke 100k tu dalam masa setahun setengah. Tapi selepas je 100k, korang tengok daripada 100k sampai ke 110k, maksudnya penambahan 10k dalam masa setahun. Memang slow gila lah. Tapi guys, ada sebabnya kenapa jadi macam tu, dan aku akan explain dekat korang. So 6 hari bulan 3 2020, bila aku hit je 100k subscriber, aku pun dengan semangatnya teruslah email dan follow up YouTube. Dia ada tempat dia. Aku dengan semangatnya terus email, contact YouTube punya support, minta terus aku punya silver play button. Tak sabar-sabar kan. Rupanya proses dia bukanlah susah, senang je. Lepas je korang hit 100k, korang email diorang ataupun korang contact, korang cakap lah akaun korang dah melepasi 100k subscriber. So lepas tu diorang akan check dulu akaun korang valid ke tak, betul ke tak engkau, betul ke dah hit 100k subscriber. Lepas tu barulah diorang email korang, diorang bagi link untuk korang claim korang punya survey play button. Tapi malangnya aku tak macam tu guys. Aku di reject. Diorang cakap aku tak layak. Diorang cakap dengan aku tak layak sebab akaun aku banyak gila copyright claim. So bila jadi macam tu, aku tak adalah down, tapi aku terus contact Kadok dan beberapa kawan-kawan aku yang lain. Aku tanya macam mana aku nak buat ni. So diorang cakap delete semua video-video yang ada copyright claim. Sebelum ni aku mana dah tahu sangat pasal-pasal copyright ni kan. Kita main buat je video, kita main ambil je lagu cinematic lah, apalah kan. So video-video lama aku banyak kena copyright. Jadi benda tu aku tak perasan. Bila diorang check balik akaun aku untuk valid yang mengatakan aku dah 100k subscriber, kat situlah baru diorang detect yang video aku, akaun aku ni memang banyak gila kena copyright. Aduh. So aku pun jam dekat situ. Aku tak kisah pasal video hot topic ke aku nak delete, pasal unboxing ke aku nak delete, tapi pasal vlog ni dia punya feel tu lain tau. Sebab dalam tu ada memori keluarga kau apa semua kan. Itu pun ada juga copyright lagu lah mostly. Jadi aku tak ada choice. Dan aku terpaksa mute kan beberapa video vlog-vlog yang lama. Janji footage tu ada, walaupun voice ada beberapa part yang tak ada dekat dalam that video. So aku tak kisah, janji aku tak delete that video. Tapi video-video macam hot topic, unboxing, banyak jugalah yang terpaksa aku delete sebab banyak audio-audio yang aku menggunakan copyright punya music. Sebab time tu aku tak tahu kan. Lepas dah delete banyak gila apa semua, tapi sebelum aku delete semua tu, aku download lah dulu supaya kita adalah backup dia punya video. So selang beberapa minggu aku terus contact balik dengan YouTube punya support. Aku cakap dengan diorang, tolong semak balik akaun aku apa semua ni. Diorang semak-semak. Lepas 2 hari diorang reply, diorang cakap akaun aku masih lagi tak layak. Diorang suruh aku try 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. So bila aku dapat je email tu, apa benda yang aku belajar daripada kesilapan aku yang lepas adalah lagu memainkan banyak gila peranan dalam video korang. Tapi lagu-lagu semua ni bukan kita boleh main ambil macam tu je. Yes, ada beberapa tempat yang mengatakan lagu-lagu tu adalah free. Maksudnya korang boleh ambil dan korang boleh letak kat video korang. Aku nak pesan satu je, hati-hati lah. Sebab aku pernah terkena. Banyak website-website yang offer macam tu. Bila korang letak dekat akaun korang, tiba-tiba 2-3 bulan diorang claim yang lagu tu diorang punya. Taktik jahat lah. Walaupun korang letak kredit dekat description yang mengatakan lagu tu adalah daripada diorang, korang ambil kan. Tapi diorang boleh claim juga. Aku pun tak tahu kenapa. So selain tu, apa yang aku boleh kongsikan dengan korang berkenaan dengan hot topic. Kalau korang perasan, aku dah lama gila, aku dah jarang gila upload pasal hot topic. Ini adalah disebabkan aku banyak gila dapat flag warning daripada hot topic punya video. Sometimes disebabkan video tu ada aksi ganas. Kedua, sometimes video tu aku ambil daripada tempat orang lain. Jadi maksudnya hak cipta orang lain. Ketiganya, isu-isu yang terlalu sensitif dan terlalu banyak orang dislike. Orang bukan dislike video aku, orang dislike situasi itu. Jadi bila orang ramai-ramai dislike, YouTube trace yang orang tak suka aku punya channel. Itu kesilapan yang aku buat lah. Sebab aku pun tak expect benda tu jadi. Korang bayangkan, aku cerita pasal keburukan iPhone. Contoh orang suka cara aku explain, cara aku cerita pasal iPhone tu, tapi penonton tak suka iPhone tu. Jadi diorang dislike that video. Jadi secara automatiknya YouTube tengok aku ni sebagai bad influencer. Macam tu lah lebih kurang. Salah satu reason view aku drop pun disebabkan benda tu. YouTube dah tak suggest banyak video-video aku kepada orang, ataupun algoritma aku menurun ke apa ke, macam tu lah lebih kurang. Dengan isu copyright lagi, macam-macam benda. So kat situlah tertubuhnya Monje Goodman 1 min. Konon-kononnya aku nak buat account tu hanya 1 min dan aku nak target untuk 100k subscriber dalam masa setahun.
Tapi itulah, kita hanya mampu merancang. Walaupun kita banyak masa dekat rumah, PKP apa semua, tapi tak seperti yang kita gambarkan. Maksudnya, oh duduk rumah kita boleh buat kerja ni, tak adanya kan. Banyak gila benda yang lain kita kena buat. Macam-macam lah, layan anak lah, masak lah, tu lah, ni lah. Boleh kerja tapi tak fokus macam biasa. So, aku pun teruskanlah kehidupan aku macam biasa. Dan aku pun dah malas nak fikir pasal silver play button. Aku buat tak tahu je. Sebab tujuan aku buat video bukanlah silver play button, tapi sebab aku minat dan hobi aku. And then aku pun keep buat. Selepas 6 bulan, aku teringat dan aku contact balik YouTube. Diorang cakap aku masih lagi tak layak. Dan aku check semua akaun aku dah tak ada dah copyright punya isu, semua dah okey. Tapi diorang cakap aku masih lagi tak layak. Aduh, aku pun jam jugalah kat situ kan. So aku pun membuat keputusan, malas lah fikir. Aku dah malas nak fikir pasal silver play button ni. Ada, tak ada tak apalah. Tapi dalam masa yang sama, aku belajar something. Maksudnya reputasi akaun aku kena kurangkan hot topic. Boleh hot topic, tapi kalau boleh jangan letak banyak sangat klip-klip yang berkenaan topik yang korang sembang tu. Kalau nak letak pun kena berwaspada. Muzik kena pandai pilih, kena pandai main. Elakkan copyright, elakkan ambil hak cipta orang lain. So, yelah, kita noob dulu, kita tak tahu kan. Jadi, bila benda tu dah terjadi, kita banyak belajar. Supaya kesilapan aku ni tak terjadi pada korang. Yes, memang best buat hot topic ni. Sebab bila korang buat hot topic, viewer korang akan menaik, subscriber korang akan menaik. Memang best. Tapi itulah, dari segi dia punya negatif dia, kat part tu pula possible. Tapi itulah, hot topic ni bukan main content dekat dalam channel aku. Channel aku ni more to vlog. Benda tu just selingan-selingan je dan just pendapat aku dengan isu semasa ataupun kejadian apa yang berlaku. So, nak dijadikan cerita, bulan lepas, bulan 7, tiba-tiba aku tengah duduk lepak-lepak kan, dapatlah email daripada YouTube. Email mengatakan gaji dah masuk lah kan. So aku pun teringat kan, apa kata aku email balik. Aku pun just email je lah, tak ada harapan apa-apa pun. Aku malas nak mengharap dan aku try je. Aku cakap dengan diorang, try check account aku okey ke tak, dah layak ke belum untuk terima. Sekali tiba-tiba aku melompat guys. Diorang cakap okey, aku punya account dah okey, dah layak, dah boleh claim. Jadi diorang pun email kat aku dia punya code number. Aku kena claim dan sampailah. Sekejap je guys, dalam tak sampai 2 minggu, direct daripada US. So, itu je lah cerita aku. Sedikit sebanyak boleh korang ambil iktibar. Nak buat sampai jadi, jangan mengalah guys. Alright, so sekarang ni aku unboxing. Bismillahirrahmanirrahim. So, bila kita buka, kita akan dapat satu card. Dia cakap thank you lah apa semua. Congratulations on your subscribe milestone. We are okay, lepas tu ada satu surat daripada YouTube. Memang nice. So aku dapat 100,000 subscriber dalam tempoh setahun setengah. Aku fokus betul-betul. Awal 2019, time tu subscriber aku dalam 140. Bulan 6 tahun 2020, maksudnya setahun setengah, aku dapat 100,000 subscriber. Alhamdulillah, thank you guys pada korang yang support. Silver play button sampai setahun selepas tu. Ambil kau. So ini adalah award-award kalau korang melepasi salah satu numbers. Contohnya untuk silver play button ni 100k. Lepas tu korang akan dapat ni gold. Gold ni 1 million. Dan diamond ni pula, diamond ni 10 million. 10 juta korang akan dapat. Kat Malaysia ni ada beberapa je baru. Yeah guys, nampak tak? Sekejap aku zoom sikit. Sorry lah, reflect daripada lampu atas ni. Macam ni. Yeah, berkilat baik. So guys, aku rasa itu saja perkongsian aku untuk silver play button. Relax, vlog belum habis lagi. Vlog belum habis lagi. Okay, chill. Aku suka baca komen korang. Banyak gila yang lawak-lawak punya komen kan. Aku kadang tergelak baca komen. Best. Korang semua sporting. Aku nak buat unboxing for TikTok punya content pula. So nanti kita sambung guys. Wow, portable nano atomizer. Another gun. So, ini adik aku berniaga.
Muziki Good Boy. So kalau pada korang yang nak beli, boleh beli. Tapi sebelum tu jom kita check guys. Aku memang tengah nak mencari gun-gun ni sebab ya sometimes senang nak bawa kan. Lepas tu sembur je kat mana-mana. Besar wai. Oh, dah ada bateri. Depan dia korang nampak tak? Macam ada besi. Lepas tu tank dia ni besar. Kat sini dah ada detail dia. Kalau korang nampak, charging time 2 jam, boleh pakai selama 3 jam. Lepas tu capacity dia punya air ni 800 ml. Banyak. Hampir 1 liter. Ini adik aku jadi dropship untuk Al-Ikhlas Gadget. Dan Al-Ikhlas Gadget ni ada dekat Melaka. So diorang hantar barang ni straight daripada Melaka. Aku beli ni RM99 kot ke 89? 99 tak silap. Yes. Kat sini dah ada meter. Sekejap. Slow, kuat. Rechargeable. Dia pakai USB Type-C. Satu lagi model. Yang ni kecil. So yang ni aku beli daripada seller lain lah dekat Shopee. Nak beli link ada kat bawah. Okey, yang ni harga dia mahal sikit, RM55.99. Dia kecil lah yang ni, dia tak besar. Salah satu reason aku beli kenapa, sebab dia pun pakai USB Type-C. Aku malas nak pakai bateri, pakai USB-C je senang. Ini pun sama, dia ada macam tombol yang kecil ni, kita boleh adjust dia punya kekuatan. So dalam box ni pun dia bagi kita kabel dia guys. Aku dah buat macam unboxing pula. So resepi kedua untuk hari ni adalah Charos juga masak. Hari ni dia nak masak mi tarik, ataupun dalam bahasa Uzbek ni diorang panggil lagman. Ini adalah pertama kali Charos nak cuba masak. Selalunya mak dia yang masak ataupun kita orang makan kat kedai je. So kali ni Charos yang akan masak. So ini adalah cara tradisional orang Uzbek. Pakai tudung, pakai head top. So bahan-bahan dia kejap lagi aku tunjuk korang. Kasih Charos potong dulu. So ini adalah tepung yang untuk dibuat mi dia. Dia punya noodle. Handmade by. Jangan main-main. Hai Malik. Cakap hai tu kamera. Cakap lah. Hai Samir. Hi, How are you? I'm good. Hi Dashan. How are you? I'm fine. You have to be your biggest fan. And when things are really tough and they're really rough and nothing's working, but there's something inside of you that says, I just have to follow that. Because you don't know who you're going to be, who you're going to be, who you're going to Just crush by yourself. Yes, by accident. Okay, put the cream. Where is it? Dah. Spin? Yeah. It's okay. Wow. Gila complicated tu. Can you see? What? Here it. Samir, come here. What the name? Doh. Yeah, no. Apalah. Pada kecil dia suka makan doh. Pelik je. Setiap kali mak mertua aku masak, mesti dia sibuk ambil sikit. Ni bini aku masak pun dia kiban juga sikit. Ya, ular kita makin panjang guys. Yeah, so dah siap. Ini kita akan biar selama 20 minit. Lepas 20 minit, aku tak tahu apa bini aku nak buat lagi. Kita tunggu je lah. So guys, inilah dia bahan-bahan dia. Bunga lawang, cili benggala tu, yang besar tu. Okay, ini kentang. Lepas tu minyak bijan, lada putih. No. Garanda. Oh, garanda. Kicap light sauce. Daging, kobis putih, daun bawang, kacang panjang, bawang besar. Kita tuangkan minyak dulu. Kita masukkan daging. Minyak dah panas. So kita
kita masukkan bawang. Tumis dulu bawang, kasih lembut. So next kita akan masukkan bawang putih. Dia punya bau dah mai guys, dah mai. Okay, kita letak kentang dan kita letak segala-galanya lah. Letak je. Last kali kita masukkan tomato puree. So letak garam jangan lupa guys, dan juga kicap sikit banyak ikut suka korang. And last kali coriander. So selain itu korang juga boleh masukkan sedikit cuka untuk menambah dia punya rasa masam-masam ke ataupun ikutlah. Lapar, saya lapar. And untuk tambah kuah dia, kita boleh letak air sikit, air panas yang kasih dia bersop. Sebiji macam dekat mi tarik. Ya, so kita come back kepada kita punya noodle tadi. Kalau korang tengok cara mi tarik, diorang punya buat lain tau. Cara diorang buat mi. Tapi macam Charos ni, ini daripada nenek dia. Nenek dia dulu buat mi pakai tangan je. Kalau macam mi tarik tu tak silap aku, dia tarik-tarik lah. Dia tarik-tarik, dia tepuk-tepuk, tarik-tarik kan. Dia tak letak banyak sangat minyak, dia letak banyak tepung. Sambil kita tengok Charos buat mi, kita makan dulu fat free yogurt. So yogurt ni guys memang bagus lah untuk usus, untuk perut kan. So macam tu lah guys rupa dia. So mi tadi lepas ditenyih-tenyih dan diuli-uli, masuk je dalam air panas, rebus dia sekejap. Kasih dia punya bentuk tu kekal abadi lah. Sedapnya. So guys, this is it. Bismillahirrahmanirrahim. Nama dia Lagman. Pandai juga bini aku buat. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Lagman ni kalau dekat Uzbek, diorang selalu makan time musim sejuk. Sedap gila. Sorry hari ni vlog panjang. Oh my god! Oh my god! Ini yang bestnya masak sendiri. Boleh letak banyak gila. Dia punya isi kan, daging lah, apalah. Kalau kat kedai ni sometimes daging ciput je. Bismillahirrahmanirrahim.
Gila sedap. Serius. Ini sumpah kenyang sampai malam Banyak. So guys, hari ni kes aku malah nak cakap, korang sendiri dah tahu lah. Gila, 19,000 baik. Lagi sikit je nak 20,000. Lagi berapa ratus lagi 100 lebih Gila, tahu lah saya bila. Baik aku makan lagi sedap lah. So guys, aku makan dulu. Sekejap kita sambung. Aku nak pergi ambil Mia sekejap lagi.